Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Salam ceria, salam penuh senyuman untuk anda penonton setia Wanita hari ini. Apa khabar anda di rumah? Hari ini hari Jumaat, kita orang kata sebarkan segala kebaikan. Mungkin semalam kan dah ada yang bercuti sampai Sabtu Ahad insya-Allah. Hari ini saya Fatihah Yusof dan juga Fiza Sabjahan akan bersama dengan anda. Okey, kami tadi Fatih kata kami sebarkan kebaikan, keceriaan, dan pastinya anda yang sedang bersama dengan keluarga ketika ini yang sambung cuti panjang tu ada pelbagai aktiviti-aktiviti yang sedang dilakukan bersama. Ada yang pergi healing-healing, buat ibu ayah pergi sarapan pagi. Ada masa ini juga diguna pakai bersama dengan pasangan untuk mengeratkan lagi hubungan sesama pasangan itu sendiri. Dan tapi Fatih, kalau kita cakap tentang aktiviti ni, ada pelbagai aktiviti yang boleh kita lakukan mengikut cara kita. Sebab kita selalu cakap yang bahagia itu kita yang cipta. Bagaimana untuk kita mencipta bahagia itu terpulang kepada kemampuan dan juga cara untuk kita mengorak langkah dalam hubungan kekeluargaan kita. Betul. Apa pun kita kena kuat untuk diri sendiri. Apa pun situasi kita tahu dan juga kita kreatif bagaimana untuk menanganinya. Tapi apa pun kena kreatif juga untuk kita melayan anak-anak ni kan. Ini sesuatu yang kita nak kongsikan berkenaan dengan Abbott yang mana membawakan program pendidikan intervensi nutrisi Pediasure Grow to Great musim kedua di Malaysia hasil kolaborasi dengan rakan nutrisi globalnya Kelab Bola Sepak Real Madrid yang menampilkan dokuseri 6 episod baru-baru ini. Jadi program ini mengetengahkan keperluan nutrisi dan tabiat pemakanan kanak-kanak di usia kritikal tumbesaran untuk memastikan kanak-kanak dapat mencapai potensi pertumbuhan maksimum mereka. Saksikan program Pediasure Grow to Great setiap hari Ahad jam 7.30 malam hanya di TV3. Jadi apa kata kita saksikan dahulu bingkisan ini. Selamat datang ke Pediasure Grow to Great musim kedua. Saya mencari pemain-pemain yang outstanding, yang lebih memikirkan satu saat awal daripada pemain-pemain lain. Di antara mereka, siapakah yang bakal layak terpilih sebagai peserta? Jangan lupa saksikan Pediasure Grow to Great hanya di TV3. Lepas dia. Tak buat rezeki masing-masing. Dan bercakap tentang rezeki ni, hari ni hari Jumaat dan kebiasaannya pada hari Jumaat ni kita akan melakukan pelbagai sedekah dan sebagainya. Tapi kalau cakap tentang kebaikan ni, bukan hari Jumaatnya. Setiap hari pun kita perlu melakukan kebaikan. Kadang-kadang nak berkongsi ni dengan caranya mungkin dengan memberi senyuman ataupun kita bertanya khabar dengan orang yang terdekat dengan kita dahulu. Jadi contohnya kalau ada ahli keluarga yang dalam kesusahan, kesukaran, kita bantu mereka. Tapi di kesempatan ini juga kalau mungkin ada rezeki yang lebih dan sebagainya, ada juga mungkin dapat sama-sama menghulurkan sedikit bantuan kepada mereka yang memerlukan, ditabung bersamamu. InsyaAllah semoga dengan sedikit sumbangan kita ini dapat memberi keceriaan, senyuman dan juga sinar baharu buat mereka yang memerlukan. InsyaAllah sama-samalah kita susah senang bersama. Kalau kita ada lebih, kita bantu mereka yang memerlukan. Sejujurnya lah. Okey, sejujurnya. Kalau dah cakap sejujurnya, saya rasa ini pasangan suami isteri perlu tahu bagaimana sebenarnya nikmat kalau kita dapat kejujuran daripada pasangan kita. Tapi kita tak nak cerita lebih. Betul. Kita tak nak cerita lebih. Dan yang saya nyanyi lagi tu pun bukan lagu tu. Bukan. Saya tak tambah tau. Okey. Dan sebenarnya kita nak kongsikan kepada anda lagu ataupun single terbaru daripada drama band ini featuring Liz yang dah 7 tahun kabarnya tak menyanyi. Apa kata kita dengarkan sejujurnya dengan syuban-syuban dia. Jom. Silakan. Sejujurnya aku tak mengerti bagaimana untuk mencintai selain darimu. Kau berjanji setiamu hanyalah untuk diriku, tapi mengapa
kau berpaling cinta dariku. Separuh nafasku seakan terhenti bila kau di sana dalam dakapannya. Harus apa lagi yang tinggal untukku, karena kau miliki seluruh cintaku. Separuh nafasku seakan terhenti bila kau di sana dalam dakapannya. Harus apa lagi yang tinggal untukku, karena kau miliki seluruh cintaku, karena kau miliki seluruh cintaku. Wow, baiklah liriknya. Kerana kau miliki seluruh cintaku. Sejujurnya. Sebenarnya Fatin, bukan kita saja ataupun anda penonton. Rakan-rakan kita yang di studio ni, kita tutup dia pula kan. Rakan-rakan kita yang di studio ni, sebenarnya ramai yang terbuai-buai dengan melodi dan juga irama lagu Sejujurnya ni. Tahniah. Terima kasih, alhamdulillah. Syadu hari Jumaat ni kan, kalau kita dengar kena dengan hikayat perkahwinan ni sebenarnya. Sihat Apple? Alhamdulillah. Sihat. Comeback lah kan. Okay. Dah lama menyepi, 7 tahun lebih. Kenapa agaknya? Untuk hari ni, orang kata waktu yang sesuai lah untuk bergandingan dengan Syuban dia. Siapa? Sila. Apple kan tak kasih list nyanyi. Kalau saya Siapa jawab punca, nampak nak defend. Baik dia yang jawab. Silakan Liz. Okey, sebenarnya lagu ni sendiri sebenarnya kita orang dah record lama. 2 tahun yang lepas. Okey. Masa tu saya tengah pregnant. Dan sebelum ni memang tak ada rasa langsung nak menyanyi. Tapi masa pregnant tu orang kata mungkin membawakan budak dia jadi nak menyanyi je. Sebenarnya masa recording lagu ni dia hanya suruh saya nyanyi Bibi saja. Lepas tu bila dah dengar kata, Yang, nyanyi teruslah Yang. So saya pun macam okeylah. Sedap. Okey, mungkin Apple boleh kongsikan. Tersenyum je dua rakan dia nama tadi. Adib dan Fadil. Okey. Apple mungkin boleh kongsikan sebenarnya apa yang ingin disampaikan melalui Sejujurnya ni? Baik, Kisahnya. sejujurnya sebenarnya adalah cerita kisah benar. Jadi kita orang ni bila kita tulis sesuatu kita suka selitkan kisah-kisah yang benar kat dalam tu. Tapi awak suka cakap yang benar, bagus. tapi bukan kisah salah seorang pada kita orang lah. Ada
kawan kita orang yang masa tu dia sedang melalui fasa percintaan yang gagal dan dia dicurangi. So sebenarnya kisah sejujurnya ni adalah lebih pada dia macam mencurahkan perasaan dia yang macam dia susah nak move on. Faham. Sebab kita percaya kita percaya love scam. Betul-betul. Dan ini sebenarnya berlaku. Tapi saya nak tanya Apple dengan Liz lah kan. Kalau kita bercakap mengenai chemistry dalam rumah tangga tu tak ada masalah. Boleh cari. Tapi chemistry dalam nyanyian ni nak kena orang kata dua-dua ada peranan. Susah ke senang sebenarnya ke tak ada masalah? Kalau macam saya sebab lama dah tak menyanyi kan. So benda tu agak susah sikit lah nak dapat feel yang betul dan orang kata suara yang betul-betul orang kata betul-betul tu kan. Tapi macam Apple dia seorang penyanyi yang sangat orang kata sangat berkaliber lah. Ya, betul lah. Betul. Tapi tidak dinafikan. Sebab dia dengan siapa-siapa saja dia boleh digandingkan. So even kalau dengan isteri pun lagi senang lah. Dia nak marah ke dia nak apa ke lagi senang. Dia garang tak? Apple tak apa. Tengok muka saya ni nampak betul garang ke tak? Biar Liz yang jawab. Okey. Kalau daripada segi kerja memang dia sangat garang. Dia straight dah. Kerja je lah. Garang ke? Masa kerja je. Masa garang straight. Dia dah dekat. Okay. Tapi kita nak tahulah, ini kemunculan baru Liz dan saya kira drama band pun memang mempunyai peminat dan pengikutnya tersendiri. Betul. Dah pernah ada showcase dan sebagainya. Tapi sebenarnya apa perancangan drama band yang ingin dibawa, diketengahkan melalui single ni sebenarnya? Single ni sebenarnya adalah kita suka menyampaikan perasaan dalam lagu tu dan lagu ni special untuk saya sebenarnya sebab ada Liz dan dia setuju. Sebenarnya bertahun-tahun saya hantar lagu kat dia, dia reject. Saya hantar lagu kat dia, dia reject. Sampailah ke single yang ni baru dia setuju dan moving on ke depan drama band mungkin akan terus menghasilkan lagu-lagu yang ada kisah benar dalamnya seperti biasa dan saya juga ada misi yang nak membawakan kembali Liz aktif menyanyi. Sebab sayang suara sedap-sedap simpan rumah je kan. Ingat Lama nak tanya penonton tanya. Tadi cakap lagu ni melalui kisah benar akan anda. Apa jadi yang kawan Datuk sekarang? Alhamdulillah. Dia dah bahagia. Dah jumpa cerita baru. Dia dah kahwin. Cepat move on Yes. Cepat tak cepat sangatlah. Lagu ni pun sebenarnya dah 3 tahun lebih. 4 tahun ditulis. So dia dah bahagia dengan betul orang yang lain. Betul lah tu. Kecewa kena tarik luput. Saya setuju. Dan apa pula harapan untuk drama band sendiri Apple dan juga Liz untuk naskah terbaru ini? Baik, insyaAllah harapan kami sentiasa sama yang mana supaya korang dapat merasakan karya-karya yang kami siapkan dengan sepenuh hati dan supaya anda dapat enjoy dan kepada mereka-mereka yang dikecewakan cinta agar dapat kenapa awak jadi okey. menjadi wakil mereka. Tak, saya tolong sampaikan kat penonton yang tadi tu. Okey. Silakan. Luahkan. Dan kalau kecewa dengan lagu ini, percayalah anda akan rasa macam perasaan di dalam hati anda disebutkan seketul-seketul. Betul. Kita janji ini add-on kat ni. Playlist. Okey, baik. Tapi kita nak tahu jugalah Apple dengan Liz ni ataupun sebenarnya Apple, adakah ini cara untuk Apple mengorat Liz dalam rumah tangga bila ajak menyanyi ni? Ya juga. Sebenarnya kita kena ada aktiviti yang sama-sama dan secara psikologinya dengarlah ni aku ada satu fakta yang betul ni aku sempat baca benda ni. Secara psikologinya bila manusia menyanyi bersama-sama dia punya bonding akan lagi erat. Lagi-lagi nyanyi dalam harmoni. Itu cara Apple mengorat Liz, mengorat pasangannya. Awak mengorat pasangan awak macam mana? Nanti kita DM lah. Dia suka pemalu orangnya. Dia rahsia. Okey, kita nak berehat seketika. Tapi sebelum itu, anda ya penonton-penonton juga mungkin ada caranya untuk anda mengorat pasangan ataupun kadang-kadang perlu ada rindu dalam rumah tangga ni ataupun take a break lah. Saya setuju sebab apa? Kalau kadang-kadang depan mata ni rasa macam okey, ada tak ada sama je. Bila dah jauh ni baru rasa timbulnya perasaan menghargai. Tak apa, kejap lagi kita bincangkan. Kalau ada soalan ataupun pandangan pengalaman mungkin kongsikan dengan kami di Facebook. Kejap lagi kita tanya Apple, kita tanya tetamu-tetamu kita dan Liz juga sebentar saja lagi. Saya nampak awak tekankan di pengalaman di situ. InsyaAllah. Kita berehat seketika. Macam-macam Wanita hari ini. Wanita hari ini.
Tengah sedap-sedap melayan rasa malas, Abah panggil minta pergi rekod video anak menantunya yang terpaling rajin di abad ini. Nak ceritanya, video ni bukanlah memuji suami, tapi tak tahu nak buat konten apa hari ni. Jadi aku kontenkan je lah dia ni. Bukan nak cakap banyak, tapi si dia ni kau campaklah ke mana je, mesti hidup. Semua boleh jadi. Alhamdulillah dapat suami yang rajin dan serba boleh. Rajinlah sangat. Sayang. Yang last tu Saisha anak dia. Anak. Saya tengah tengok telefon tak ada pula yang WhatsApp. Rindu. Alah sabarlah. Ada. Hidup ni keras. Hidup keras. Rindu tu kita boleh cipta. Rindu boleh cipta. Boleh. Bahagia kita boleh cipta. Okey, baik. Okey. Kita nak bercakap mengenai bagaimana sebenarnya untuk kita kembalikan rindu ataupun mencari rindu dalam rumah tangga. Hari ini memang saya rasa sinonim dengan masyarakat kita kan. Kadang-kadang kita ego, rindu tapi tak nak cakap kan. Dalam hubungan perkahwinan macam tu? Saya perlukan inilah ada backup sebab tak boleh macam ni kan nampak macam tak seimbang. Okey, tapi kalau kita tengok sebenarnya saya tengok diri kita macam kumpulan marhaban. Okey. Boleh lah. Tapi kalau kita tengok sebenarnya antara aktiviti yang telah pun dikongsikan tadi, ada pelbagai cara untuk mengeratkan hubungan suami isteri. Betul. Pakaikan inai, potong kuku, masak bersama. Kan tadi main kerja-kerja boleh juga. Okey. Tapi ini yang kita nak kongsikan bersama dengan tetamu-tetamu kita di studio ini yang tadi mereka dah kongsikan sejujurnya. Lepas ni kita nak tanya mereka dengan sejujurnya, adakah mereka ni perlu take a break ataupun ada rehat dalam hubungan rumah tangga ke? Macam mana mereka menimbulkan rasa rindu ataupun menghilangkan rasa rindu? Dan kita juga bersama dengan tidak lain dan tidak bukan siapa yang tidak kenal dengan perunding motivasi yang tidak asing lagi dengan wanita hari ini. Kita bersama dengan Encik Ahmad Fazli Abdul Aziz di sana itu. Okey, saya nak bagi tahu penonton sesuatu yang benar. Okey. Risaulah. Cik Fazli kalau datang ke studio, dia akan datang bersama isterinya. Betul. Dan isterinya juga bernama Fatin. Nampak? Info tambahan. Okey. Dan tadi masa lagu Apple dengan Liz, lagu sejujurnya, mereka sangat-sangat mesra. Okey, bila kita bercakap tentang rindu ataupun perlu ada rindu ataupun take a break dalam hubungan rumah tangga ni Cik Fazli, mungkin ramai orang katakan macam tak bolehlah sentiasa bersama dengan pasangan sebab nanti tak ada wujudnya rasa rindu tu, hilang dah butterfly tu kan. Nyanyi sikit. Butterfly. So, tapi macam Cik Fazli sendiri, Cik Fazli memang sentiasa bersama dengan pasangan, tapi dalam konteks topik perbincangan kita pada hari ini, perlu ke untuk kita berjauhan dengan pasangan, take a break, dan bagaimana untuk kita perlu mewujudkan rasa rindu dalam hubungan rumah tangga itu? Okey. Bila sebut tentang rindu ni, biasanya kita rindu tentang apa? Kalau contohlah Fatin dengan pasangan. Fatin. Rindu tentang apa kalau rindu? Tolonglah, korang pernah kahwin Okey, kalau saya lebih kepada rutin, figuranya dan juga layanan ke. Biasanya kita akan rindu tentang benda baik, betul tak? Benda yang tak baik kita tak rindu. Betul. So sebenarnya sebab kita sebut rindu ni berkait dengan satu hormon namanya oksitoksin, hormon cinta. Kan hormon cinta ni sebenarnya dia berkait dengan connectedness, maknanya keberhubungan antara kita satu sama lain. Jadi hormon toksin ni dia akan bila kenapa jadi rindu? Pertama macam contoh saya dengan pasangan selalu bersama pergi sana kemari kan. So bila berpisah, bila bersama, hormon oksitoksin akan naik. Dan bila dia nak turun, dia ambil masa. Sebab tu kadang contoh kita hantar anak, kita main dengan anak-anak seronok kan, hantar anak sekolah, keluar daripada masuk dalam kereta sekejap rindu. Betul. Terus tengok CCTV tengok CCTV. Itu memang rindu betul. Maknanya dia ambil masa untuk turunlah. Okey, itu satu. Dan macam contoh saya dengan Fatin, Fatin isteri. Fatin isteri. Kena jelas disclaimer kan. Sebab dia hari-hari, so bila kita berpisah, sebab hormon tu akan keluar secara cycle. Hari-hari duduk dengan dia buat sesuatu, saya seronok. Saya buat sesuatu, dia seronok. Jadi hormon tu akan keluar hari-hari. So bila kita berpisah sekejap, cycle tu pecah. Maknanya cycle tu tak ada. Bila tak ada tu maka dia akan jadi rindu lah. Because of the hormon lah. Itu satu. Dan itu sebabnya kenapa penting untuk kita, saya suka dengan satu istilah macam ni, keterbiasaan membunuh perasaan. Keterbiasaan membunuh perasaan. Apa penjelasannya? Saya bagi contoh macam ni. Ais blended coklat sedap tak? Sedap. Sedap kan. Whipped cream pula, coklat whipped cream pula tu kan. Tabur pada coklat rice lagi tu kan. Dah cukup. Lapar. Okey. Tapi kalau diminum hari-hari,
kan, hari-hari selama 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. So keterujaan tu akan jadi biasa. Betul. Tapi tiba-tiba kita sama ada kita puasa ataupun kita tukar minuman lain sekejap dan kemudian kita patah balik, kita akan rasa kenikmatan yang sama. Okey. So sebab tu saya kata keterbiasaan membunuh perasaan. Sebenarnya dalam rumah tangga ni antara benda yang paling penting adalah kita mencari keterujaan. Macam mana nak cari keterujaan? Kena pelbagaikan keadaan, pelbagaikan aktiviti. Okey, saya suka analogi yang dikongsikan oleh Cik Fazli tu tadi. Bermakna dalam hubungan rumah tangga ni, kita ulang tadi ayat tu? Keterbiasaan membunuh perasaan. Keterbiasaan membunuh perasaan. Sesekali kita perlu ada aktiviti-aktiviti yang di luar daripada zon selesa kita. Zon selesa kita. Okey, bersama ataupun bersama pasangan. Bersama pasangan. Okey. Tetapi ada juga ini mungkin juga ada satu senario yang berlaku pasangan suami isteri. Kalau kita cakap macam kalau isteri tu lalu je, ikut je belakang dia pergi mana pun bersama dan sebagainya. Suami tu dah tahu dah isteri dia akan bersama dengan dia. Tapi sesekali kita kena macam tak ada ataupun tak ikut. Bila suami tu tengok baru dia rasa rindu. Adakah benda ni boleh diguna pakai dalam rumah tangga? Mungkin Apple boleh tolong jawab. Naik ke? Strawberry coklat. Coklat ni. Sebab seronok dengan Cik Fazli borak tadi. Saya sebenarnya bukanlah kata perlu ataupun harus ada rasa tu ke tak. Cumanya macam saya suka enjoy moment tu. Bersama. Momen bersama sebab bagi saya adalah momen yang terpisah tu dah ada masa saya kerja. Jadi saya dah banyak spend masa dekat kerja tu. Jadi apa saja masa-masa yang tersisa tu adalah untuk family lah. Untuk dia, untuk anak-anak. So yang tu. So saya appreciate benda tu. So, itu yang macam kadang-kadang bila kata rindu atau tidak tu kadang dia punya rasa pun kita tak rasa macam terlalu rindu ke apa tu, bukan. Tapi kita tahu yang kita dah away untuk kerja sekian-sekian masa dan selebihnya memang sepatutnya untuk mereka. So yang tu itu yang kata kalau nak take a break ke apa ke, macam saya rasa tak perlu kot. Sebab saya pun dah ada masa away tu, masa kerja tu. Sebab saya kalau kerja, even dalam rumah pun, saya kerja di dalam gua saya tu, memang dia dah terbendung lah. Maknanya saya dah sebab saya punya kerja adalah kerja kreatif dan saya tak boleh macam ada satu benda yang mengalih fokus, habis dia hilang. Sebab macam kerja buat lagu ni, dia ada time tu kalau kita macam terganggu sikit, kita tak sempat rekod benda tu, dia hilang. Benda situlah. Itu yang kita tak nak tu. Ada orang cakap mungkin dalam hubungan pasangan tu dia bukan rindu tapi dia rasa kehilangan. Sebab kita dah biasa bersama, bila orang tu tak ada di sisi kita, kita rasa macam tak lengkaplah kehidupan kita. Dan macam apa yang Apple katakan tadi, Apple cakap tentang kalau boleh Apple memang tak nak ada take a break tu. Saya kira saya setuju juga dengan apa yang Apple katakan sebab mungkin ramai dalam kalangan pasangan ataupun kita sedar bahawa dalam kehidupan kita ni duit boleh dicari, kenangan kita boleh cipta, tetapi masa tak akan kembali. Sebab kita tak tahu antara kita siapa yang pergi dulu, boleh buat lagu baru, sama ada sihat tak dan sebagainya. Jadi bagi Liz sebagai seorang perempuan, adakah Liz merasakan, sebab kadang-kadang kalau kita tengok hari ni, ramai juga kalau kita baca di media sosial, I need my me time, we time, healing time dan sebagainya. Tapi Liz ni sebagai seorang wanita, seorang isteri dan juga ibu, adakah Liz rasa Liz perlukan itu dalam hubungan rumah tangga? Sebenarnya perlu. Macam saya seorang ibu dan seorang isteri, kadang-kadang bila seharian tu penuh dengan aktiviti, jaga anak-anak, masak kat rumah kan. Ada masa memang kita perlukan me time tu. Tapi cara saya me time kadang-kadang bersama dengan suami. Maksudnya kita orang keluar berdua. Anak-anak, anak-anak tinggal dengan parents, kita orang keluar berdua. Dan kalau betul-betul me time tu, saya akan cari satu masa untuk keluar bersama dengan kawan-kawan. Jadi macam kita orang pun tak boleh nak cakap sebab kita orang pun memang sentiasa bersama. Dia pergi kerja, dia pergi event, memang saya selalu manage dia. So nak kata berjauhan tu memang jarang lah kan. Ada soalan. Tapi itu yang saya katakan dari awal tadi, ada tak kalau sebab dah biasa bersama, macam Cik Fazli pun sama dalam situasi ni, untuk anda bertiga ni, sebab dah biasa bersama, tapi bila ada satu ketika macam tak boleh, salah seorang tak boleh nak ikut, tak ada tak rasa macam tak lengkap atau kehilangan tu? Ada. Saya baru lepas jadi minggu lepas. Macam dah lately ni sebenarnya adalah dalam 2 tahun kebelakangan ni adalah yang paling selalulah dia kalau show dengan saya apa semua. Dan minggu lepas anak tak sihat, so dia perlu ada dekat rumah. Saya rasa macam
Kenapa hari ni terasa macam ada sesuatu yang... Ya ke? Ya. Itu yang kita nak cari. Sejujurnya. Sejujurnya. Itu yang kita nak cari. Kadang-kadang kita macam tak perasan tau, tapi dia macam ada rasa something yang lain. Kenapa jadi macam tu? Sebab sebenarnya badan kita rasa, emosi kita rasa, tetapi sebab kita ada fokus yang lebih penting, kita dah kontrol mind dan body kita supaya memfokuskan tentang perkara yang lebih penting lah. Contoh kalau kerja, bab kerja lah kan. Tapi bila tidak ada pasangan tu, dia terasa rasa kosong, rasa sunyi kan. Kadang-kadang benda tu diisi oleh benda-benda lain, aktiviti lain, pergi main game kan. Saya kadang pergi ceramah jauh-jauh kan. Pergi program jauh-jauh kan. Teringat. Bukan tak teringat kan? Tengok seat sebelah kosong. Tapi sebab bila selagi tak selesai kerja, selagi tu kita akan berikan fokus kan. Bila dah selesai, masa tu baru rasa. Rasa ingat. Kadang-kadang video call. Kalau tak call pun kadang-kadang main game lah supaya rasa hilang kekurangan. Kurang sikit rasa kehilangan dan rindu tu. Okey. Tapi kalau saya suka rasa tu sentiasa ada. Okey, tak apa. Ini daripada Shima. Kita nak raikan Shima Hassan. Salam Fiza dan Fatin. Waalaikumsalam. Kamu bukan rindu kerana dia jauh. Kamu rindu kerana dia sudah di hati kamu. Okey. Tapi sebelum kita nak dengarkan pendapat orang ramai, bila kita cakap tentang bukan rindu kerana dia jauh ni, rindu kerana dia sudah ada di hati kamu. Okey. Ada setengah orang, kita cakap tentang rindu ataupun take a break ni, dia rindu sebab dia tahu pasangan dia jauh. Tapi ada orang yang macam kurang bernasib baik. Duduk serumah, tidur sebantal, tapi rindu tu ada. Ini kerana pasangan tak memberi perhatian kepada antara satu sama lain. Ini yang paling penting sekali yang kita kongsikan, Cik Fazli. Ya, betul. Sebab itu dalam rumah tangga ni, bila kita sebut tentang rindu, saya tanya soalan ni kan, rindu tentang apa? Biasanya kita akan rindu tentang kebaikan pasangan. Apa yang dia buat baik. Apa yang dia buat baik pada kita rasa seronok, rasa gembira, rasa dicintai. Hormon oksitosin naik. Kan? Jadi bila benda tu tidak lagi berlaku, itu yang kita rindukan walaupun dia dekat. Sebab isunya bukan tentang jarak, tapi isunya adalah tentang adakah pertama, adakah kita masih lagi merasa dicintai, masih lagi rasa kita diperlukan, masih lagi rasa kita ada dalam rumah tu. Sebab tu ramai orang hari ni, satu istilah saya sebut sebagai dead marriage. Dead marriage ni ada satu rumah, dia macam housemate dah, tapi masing-masing buat kerja masing-masing. Betul. Dan kalau benda ni berlaku mungkin di pertengahan perkahwinan, maksudnya bukan di awal biasa fasa honeymoon kan. Jadi apa akan berlaku, dia akan rindukan saat waktu di awal dulu. Kenapa suami aku tak macam dulu, kenapa isteri aku tak macam dulu, kan? Jadi oleh sebab itu sebenarnya penting, sebab saya kadang-kadang macam ni tahu, kebaikan tu berlaku dalam rumah tangga, tapi kita tak merasakan kebaikan tu kebaikan. Sebab apa? Kita sedang menikmatinya tanpa kita sedar benda tu ada. Hinggalah kita berpisah, baru kita teringat. Baru rindu Ada satu kes, dia nak bercerai dengan pasangan dia. Bila dah bercerai ni, satu benda yang dia rindukan pasangan dia. Apa dia? Sebab suami dia sebelum dia pergi kerja, suami dia isi air dalam botol, bekalkan. Sweetnya. Tapi ada keburukan lain yang banyaklah terhadap suami dia. Cuma dia walaupun dah berpisah, dia still rindukan kebaikan. Kadang-kadang menyebabkan dia rasa macam betul ke tindakan yang aku buat ni kan. Tetapi sebab isu suami terlalu besar, tak boleh nak patah balik kan. Jadi nak ceritanya, kebaikan dalam rumah tangga itu sebenarnya sesuatu yang kita akan rindu. Walaupun sekecil-kecil perbuatan. Orang perempuan ni macam mudah juga. Orang lelaki, sebenarnya orang lelaki juga. Kalau saya tolong kabur, Okey. Baik, kita dah dengar Cik Fazli. Kejap lagi kita akan sambung lagi, tapi kita nak dengarkan juga rakan-rakan kita di luar sana, apa agaknya pandangan kita berkenaan topik hari ini. Silakan. Perasaan tu tak boleh plan kan. Bila kita sayang seorang itu, akan datang rasa rindu tu bila berjauhan. Bila ada masa-masa tertentu akan datang perasaan rindu. It's not the matter of perlu ke tak perlu, tapi bila datang perasaan tu, macam mana kita nak tunjukkan, kita nak luahkan perasaan tu. Mungkin macam randomly kita tiba sayang, baby I miss you. Kita show that kita rindu, kita sayang, kita appreciate pasangan kita. Penting. Sebab tu kita kadang-kadang kena ambil masa untuk berjauhan dengan suami 2-3 hari. So kalau asyik bertepek je kan. So perasaan tu kadang-kadang boring juga. So boleh buat gaduh. So kalau berjauhan sekali-sekali tu boleh, tak ada masalah. So akan memupuk perasaan rindu tu. Of course. Rindu tu orang kata menggamitkan bibit-bibit percintaan daripada awal lah kononnya. Memang orang kata kalau tak ada rindu ni, esok lama-lama rumah tangga tu jadi tawar. At least dalam masa 5 tahun, orang kata hati dan perasaan manusia ni boleh berubah-ubah. So itu pentingnya chemistry antara suami isteri. Adakan perasaan rindu. Kena ada. Sayang, rindu itu benda yang wajib dan saya rasa benda yang perlu dalam perhubungan. So kalau tak ada, ini tak ada perasaan lah dengan your partner kan. Kalau tak ada perasaan rindu tu berat juga tu. At least
kita dah rasa tawar lah dengan pasangan. Maknanya kita dah tak ada rasa macam nak bergurau senda, dah tak ada lah. Maknanya itu yang boleh mengakibatkan adanya orang ketiga dan seterusnya. Itu dia. Perlu ada perasaan rindu tu. Kalau tak ada, kita boleh cipta ataupun kita cari dari segi apa kebaikan yang pasangan kita pernah berikan kepada kita. Tapi Wak, jangan kuban-kuban. Kuban-kuban, jangan rindu orang lain jangan pula. orang lain, Wak. Itu yang betul. Okey. Tapi kalau kita bercakap ni berkenaan dengan rindu ni, selalunya okeylah, ini memang benda ni memang berlaku. Selalu wanita yang macam rindu tapi dia nak perhatian. Tapi suami tak faham. Jadinya suami ni ada macam, kenapa ni? Tapi sebenarnya rindu tu yang dicari. Tapi suami ni ada ego ataupun dia rasa itu macam petty, macam benda yang remeh kan? Apa kan? Jadinya bagaimana agaknya untuk kita nak ada keseimbangan dalam perasaan ni? Lagi-lagi bila kita dah yang tahun awal-awal tu okeylah, tahun yang pertengahan ni dengan kita dah sibuk dengan anak dan sebagainya, kita nak ada rindu tu sampai bila-bila? Betul? Apa? Saya dia kadang-kadang kita lelaki ni sebenarnya makhluk yang sangat simple. Ya ke? Sangat simple. Betul. Ada yakin dengan jawapan dah? Satu yang kita simple adalah kita sedar hakikat yang kita tak mampu untuk membaca hati dan perasaan sesiapa. Saya setuju. Satu. Nombor dua adalah communication is key. Betul. Macam kita jenis yang kita tak perlu pun komunikasi yang berbunga-bunga ke apa ke tak perlu. Just bagi tahu je apa nak. Kita akan cuba tunaikan sebab kita ni memang dalam sifat kita ni adalah untuk berkhidmat. Benda tu. Itu yang macam kalau rindu cakap rindu. Jangan cari gaduh. Itu tak kena, ni tak kena. Dia macam tu, macam tu. Tapi kalau dah tanya, dah list message I miss you, apa jawab apa? I miss you too, of course. Macam template jawapan tu? Mestilah. Panjanglah sikit pun. Tapi dia kadang-kadang tak salah pun untuk rindu, tak salah untuk rasa cemburu atau apa. Tapi yang penting komunikasi yang tepat tu. Dia jangan yang mungkin sebab rindu ataupun mungkin sebab macam tadi dalam BT tu mungkin sebab boring-boring saja nak ajak gaduh benda macam tu. Dan kita ni makhluk yang simple. Lain orang lain lah. Yes. Kita ni makhluk yang simple. Just bagi tahu kita dan kita akan cuba berkhidmat sebagaimana yang kita boleh. Okey, faham. Berkhidmat macam yang berhormat. Okey, kita bercakap tentang apa yang kita kongsikan ni, kita harus akur dan sedar bahawa setiap jalan cerita, pengalaman, perkongsian kita ini berbeza-beza. Boleh kita dengar tapi untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita bergantung kepada keadaan hubungan kita sendiri. Macam Liz sendiri, mungkin lepas Liz jawab, Cik Fazli boleh jawab soalan ini. Ada setengah orang merasakan bahawa mereka perlu tempoh untuk ada wujudnya rasa rindu. Macam Fatin kata dia nak sentiasa rasa rindu tu sepanjang sampai bila-bila. Yang saya pasti semua orang pun mengharapkan sebegitu. Tetapi ada orang mengharapkan bahawa aku perlu tempoh. Contoh untuk mewujudkan semula ataupun adakan semula butterfly tu kena berjauhan sekejap lah. You pergi seminggu, I pergi seminggu. Kemudian ada masa pula jauh-jauh Shah Alam je lah. Lepas tu kita bersama pula dengan pasangan kita berduaan sahaja. Adakah Liz merasakan tempoh itu perlu sebenarnya? Kalau ni pendapat saya lah, macam saya tidak memakai benda itulah, maksudnya perlu berjauhan. Dia sebenarnya macam ni, macam saya, ini adalah pendapat saya di mana saya menganggap rindu tu saya counter dia sebagai saya menikmati nikmat yang ada. Nikmat suami tu. Nikmat suami tu sendiri. Allah dah bagi aku suami yang begini. Dia dah jaga aku, dia dah jaga anak-anak aku. So dari situ memang dah timbul perasaan rindu tu. So tak perlu pun sebenarnya, memang perlu kita cari. Kalau misal kata perhubungan tu dah lama, dah macam semakin boring, memang perlulah timing untuk cari kerinduan tu. Tapi macam kita macam ni cakap tadi, kita cari satu contoh. Macam tadi coklat kan, coklat milk kan. Macam saya nasi. Kita makan nasi. Nasi bila kita selalu makan, bila selalu sangat makan nasi, lama-lama kita akan boring, betul tak? So, caranya adalah kita perbagaikan lauk. Buat nasi goreng. So, benda tu kita cari dengan... goreng suami. Itu belum lagi. Adakah saya sudah digoreng sama ini? Kita ikut pasangan masing-masing lah. Ada setengah pasangan, dia selesa bila berjauhan, baru terbit rindu tu. Tapi kalau saya sendiri, saya begitulah. Saya mensyukuri nikmat seorang suami. Alhamdulillah. Seronok je dengar. Okey. Cik Fazli mungkin nak komen sikit. Tempoh ni. Dia sebenarnya bukan soal tempoh. Tapi sebelum saya cerita pasal ni, saya ingat ada satu kuadran yang perlu kita semak emosi kita. Sebab saya biasa ada buat satu modul tu, senarai semak kesihatan rumah tangga. So salah satu partnya adalah emosi. Emosi ni antara emosi kita dengan pasangan. Cuba cek apa perasaan kita bila pasangan kita ada. Kan? Adakah dia ada, kita gembira, dia tak ada, kita sedih. Okey. Satu. Yang kedua, adakah dia ada, kita rasa biasa,
dia tiada kita rasa sedih. Yang ketiga, adakah bila dia ada rasa serabut, bila dia tak ada kita gembira, ataupun bila dia ada kita serabut, dia tak ada kita tak rasa apa. Kena check. Survey kena survey. Boleh hantar WhatsApp tu nanti. So bila dia tak ada kita rasa gembira, something wrong. Bila dia tak ada, bila dia tidak ada bersama kita, dia keluar ke outstation, kita rasa gembira, something wrong. Maknanya rumah tangga tu mungkin berada dalam keadaan perlu dilakukan sesuatu daripada tahap tinggi lah. Dia ada serabut, bila dia tak ada kita happy, buat kenduri kesyukuran lagi, semayang hajat apa semua kan. Seronok supaya lambat lagi balik kan. Tapi yang bagusnya adalah kalau contoh dia ada kita seronok, bila dia tak ada kita rindu. Itu sebenarnya. Itu normal lah. So rindu ni bukan berkait, pada saya dia tidak berkait dengan jarak. Tak. Sama ada dia dekat atau jauh. Sebab tu macam saya sebut tadi, dead marriage. Dia duduk dalam rumah pun kadang-kadang masih lagi rasa hambar. So isunya adalah tentang apakah booster-booster ataupun stimulus-stimulus cinta dalam rumah. Ini kita tunggu ni. Bunga-bunga cinta. Sebab saya selalu sebut macam contoh macam ni kan. Bila kita sebut pasal emosi cinta, dia ibarat love bank lah. Ada deposit, ada withdrawal. So kenapa orang tanya saya kan, kenapa emosi sekarang ni makin pudar. Saya kata cuba cek balik apa yang kita buat sebelum kita kahwin. Tu kad kredit tu unlimited ke apa? Tak ada threshold. Okay. Apa yang kita buat sebelum kahwin? Sebelum kahwin kita buat macam-macam. Kita cuba nak penuhi kesukaan dia, kita call dia, kita bercakap selalu dengan dia, tanya khabar, caring betul kan? Tetapi ramai orang take for granted lepas kahwin. Lepas dah kahwin, kau dah milik aku. Comfort zone. So masing-masing dah fokus pada kerja, pada kerjaya kan. Jadi dia tidak ada lagi stimulus perasaan. Dia tak ada lagi deposit tadi tu. Sebab deposit ni bila kita buat sesuatu yang disukai oleh pasangan, maka seolah-olah macam kita deposit. Sebab kita dah beli, dia kata macam settle lah. Full settlement dah. Full settlement kan. Jadi macam seolah macam tu lah. Tempoh itu, adakah perlu ataupun tidak sebenarnya ada tempoh lah? Cuma tempoh ni salah satu cara. Pada saya macam ni. Berbalik kepada kuadran tadi. Kalau bila berjauhan, dia tak rindukan kebaikan, maknanya something wrong lah. Maknanya jarak tidak menentukan. Tempoh tadi pada saya dia bergantung pada individu. Sebab ada orang berpisah sekejap pun dah rindu. Ada orang duduk lama pun. Saya bagi contoh PJJ. Orang PJJ dan ini banyak konflik yang timbul. Sebab apa? Sebab isteri macam disebut tadi, isteri sangat nak suami mesej, tanya khabar selalu kan. Suami sebab kita memang orang kalau contoh bila buat kerja kita kerja. Kan? Tapi bila balik hari Minggu barulah kita nak waktu bersama. So di sini dia akan berbalik kepada sejauh mana kita kualitikan waktu bersama walaupun sehari 2 hari. So bila itu berjaya dilakukan secara berkualiti, bila balik masing-masing barulah saling merindui. Tapi kalau tak buat kebaikan, tak buat sesuatu yang menyebabkan pasangan rindu, maka tak akan berlaku rindu walaupun berpisah. Betul. Ini kita boleh ambil balik yang list tadi nasi goreng tadi tu. Untuk kita cipta rindu tu bersama. Okey. Sebelum kita akhirkan perbincangan kita ini daripada Atira Muhammad Yusof, pergi membawa diri selama 10 hari tapi bukan sebab merajuk, cuma nak menyemarakkan rindu dalam hati masing-masing. Ini mungkin juga boleh digunakan pakai jugalah. Tetap lagu tu. Apa? Tuai padi antara masak. Esok jangan layu-layuan, intai kami antara nampak. Esok jangan rindu-rinduan. Okey, kita ambil kata kunci rindu-rinduan itu. Mungkin Liz dengan Apple ada sesuatu yang nak dikongsikan kepada penonton-penonton wanita hari ini tentang topik kita hari ini. Rindu di dalam rumah tangga. Baik. Macam saya lah, apa yang saya personally buat adalah saya sedar yang kita mempunyai masa yang sangat terhad di atas dunia ini dan kita sudah memiliki harta yang paling berharga yang mana walaupun kita manusia paling kaya dalam dunia pun kita tak akan dapat beli harta tu kalau dia tidak ingin bersama dengan kita. Dan untuk rindu ni bagi saya adalah sentiasa ada dan di dalam konteks masa tu kita sebagai lelaki dah banyak spend masa kita dekat kerjaya, dekat kerja, dekat mungkin ada masa-masa yang kita bersosial macam saya main bola juga. Dan kita dah spend banyak masa juga untuk diri kita dan selebihnya ataupun sisanya jangan disisia-kan. Dan semuanya memang untuk keluarga saya dan dekat situ yang sebenarnya rindu tu memang secara autonya akan ada plug-in di sini. Kita lock yang tu pun. Okey, Liz pula secara ringkasnya. Okey, dalam rumah tangga ni biasalah memang akan ada asam dan garam. So suami dan isteri harus bekerjasama sebab kita satu pasukan. Aktif lah, satu pasukan. So setiap apa yang jadi, kalau rasa macam dah mula hambar, sama-sama discuss, sama-sama perbetulkan mana yang kurang, mana yang terlebih
dan jadikan itu sebagai amalan dalam rumah tangga. Sentiasa bersama dan berbincang. Sentiasa bersama dan juga berbincang. Jadi kalau perlu kita turunkan perasaan marah, ego ataupun kalau kita rindu, cakap je rindu. Jangan pusing-pusing jauh-jauh. Kita buang masa maksudnya. Okey, kita harapkan apa perkongsian daripada Liz, Apple dan juga Cik Fazli hari ini memberi satu suntikan keberanian untuk kita wujudkan rindu tu dalam keluarga kecil kita. Saya nak pegang tangan awak. Boleh? Okey. Love language. Okey, kita harapkan apa saja dikongsikan oleh tamu-tamu kita hari ini. Terima kasih Cik Fazli, Apple dan juga Liz. Sama-samalah dapat dalam kita bergurau senda usik mengusik ni, kita harapkan apa saja perkongsian kita ini dapat memberi manfaat berguna kepada anda semua, insya-Allah. Nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Okey. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Baiklah, kembali lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Seperti yang telah pun kita kongsikan dari awal tadi, seperti biasa hari Jumaat ni ada pelbagai cara dan juga amal kebaikan yang boleh kita lakukan. Dan hari ini kita nak kongsikan tentang satu perkongsian ini bersama dengan Ustazah Nur Hidayu Muhammad Kamil. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat? Sihat, alhamdulillah. Okey, hari ini saya nak belajar, nak tahu dan juga bersama dengan penonton-penonton, nak mungkin Ustazah boleh kongsikan. Kalau kita cakap tentang nak berjaya dan juga diiktiraf dan juga menjadi kaya raya, ini semua orang nak tahu kan? Betul. Jadi mungkin boleh dikongsikan bagaimana caranya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Kak Fiza dan juga kepada semua penonton WHI pada hari ini. Saya yakin ramai orang yang nak jadi jutawan, kan? Dan kita harapkan moga-moga kita dapat jadi jutawan dunia yang dapat beri manfaat kepada orang ramai dan juga jutawan akhirat yang mana saham kebaikannya semakin bertambah. Nak tahu tak rahsianya apa? Rahsianya mudah je, iaitu jom kita melaksanakan urus niaga yang tidak akan pernah rugi. Agak-agak ada ke? Ada. Bagaimana Allah janji dan jaminkan dalam surah Fatir ayat 29, antaranya 3 golongan yang salah satunya adalah menginfakkan hartanya ke jalan Allah. Ini termasuk dalam golongan orang yang berurus niaga dengan Allah dan tidak akan mendapat kerugian. Jadi jomlah kita jadi jutawan dunia dan jutawan akhirat, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi bagaimana kita nak rebut peluang ni agar kita semua tak terlewat dengan kesempatan dan juga peluang yang baik ini? Jadi jom bersama penonton WHI pada hari ini kita nak dapat tawaran ini. Tawaran ini adalah tawaran daripada Allah. Jadi jom bersama-sama kita rebut peluang ini pada hari Jumaat Sayyidul Ayyam penuh keberkatan seperti yang tertera di kaca skrin ketika ini. Jom bagaimana untuk kita kaya dunia akhirat adalah dengan sama-sama menyumbang kepada pembinaan Masjid Saujana KLIA. Subhanallah, para penonton, kita lihat masjid ini sangat perlukan dibina dengan kadar yang segera. Kerana apa? Kerana antaranya masjid yang terdekat tidak dapat menampung kita kata kapasiti masyarakat setempat yang semakin bertambah. Jadi insya-Allah masjid yang bakal dibina ini akan dapat menampung seramai ataupun hampir 4,000 orang jemaah. Juga masjid yang kita lihat di kaca TV ketika ini juga perlu dibangunkan dengan segera kerana masjid yang terdekat adalah jauhnya melebihi 10 km. Bersamaan 20 hingga 30 minit jarak perjalanan. Bayangkanlah perkara ini terpaksa dilalui oleh masyarakat setempat untuk setiap kali solat fardu 5 waktu dan juga solat Jumaat. Dan bayangkan para penonton kalau ini yang berlaku pada kita, nak setiap hari kita nak solat, maka subhanallah, kan? Maka jom kita menyeru semuanya penonton WHI untuk sama-sama kita menyumbang kerana masjid ini akhirnya akan memberi kebaikan dan kemudahan semula kepada masyarakat. Kerana apa? Adanya fasiliti yang menarik, antaranya masjid ini adalah Masjid Mesra Alam yang menggunakan teknologi terkini iaitu teknologi solar. Juga subhanallah, masjid ini juga memberikan dan menawarkan pelbagai banyaknya kemudahan kepada masyarakat. Antaranya apa? Adanya bilik seminar, bilik tetamu, juga ada perpustakaan awam dan kemudahan musafir. Adanya tandas yang dilengkapi dengan bilik mandi, subhanallah, dan tempatnya adalah sangat strategik iaitu di laluan KLIA. Maka ia boleh memberi kemudahan yang sangat banyak kepada kita kata orang awam yang musafir. Dan kita tonton juga tadi di kaca TV QR code untuk ramai-ramai ataupun penonton ketika ini sama-sama kita menyumbang seperti yang tertera. Boleh ambil handphone segera untuk kita QR pay transaksi sumbangan kita insya-Allah untuk pembangunan masjid dan juga ambil gambar akaun yang tertera. Maklumat ini untuk kita sebar dan hebahkan kepada rakan kita, kaum kerabat kita supaya apa tadi?
kita dapat jaminan yang Allah sebutkan, yang mana kita nak jadi jutawan dunia akhirat, infakkan harta kita, kita ambil keberkatan hari Jumaat ini, Fiza, supaya akhirnya kita dapat jaminan yang Allah janjikan. Dan kalau penonton WHI pada hari ini dapat menyumbang serendah RM50 Malaysia pun, dan lebih 1 juta penonton pada hari ini semuanya dapat sama-sama menyumbang bersama kita, maka kita yakin bahawa pembinaan masjid ini dapat disegerakan dan dana pembangunan sebanyak RM20 juta dapat direalisasikan. Jadi moga-moga jom kita jadi jutawan dunia akhirat, insya-Allah. Baiklah, insya-Allah sama-sama kita permudahkan urusan pembinaan masjid ini dengan sama-sama menyumbang mengikut kemampuan kita, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Ustazah di atas perkongsian itu tadi. Dan baiklah penonton, kami juga nak kongsikan kepada anda satu lagi bingkisan inspirasi tentang seorang wanita ini yang meninggalkan kerjaya profesionalnya dan mula mencintai dunia lukisan. Kita saksikan. Kekuatan seorang wanita bukanlah terletak pada fizikal, tetapi pada semangatnya. Minat yang mendalam terhadap seni lukisan semenjak tahun 2015, Ashikin Abdullah nekat untuk menukar kerjaya dari seorang peguam kepada pelukis mural. Mendapat inspirasi daripada arwah ibunya, wanita ini terus berusaha sehingga menempa nama di dalam industri seni lukis tempatan. Sebelum ni saya sebenarnya seorang peguam. So waktu saya chambering dulu, sebelum saya chambering saya ada start buat mural, tapi buat mural untuk kafe kawan. Lepas dalam setahun tu mak saya meninggal. And then saya start balik buat mural. So salah satu saya start buat mural, saya buat dekat rumah kawan baik saya lah. Mural ni sendirilah. So betul-betul dalam masa sebulan 2 mak saya meninggal, saya start balik buat mural. So macam healing process lah, sebab kita tak sure macam mana kan. Salah satu keistimewaan karya yang saya ada sekarang ni, ini kat belakang saya ni. So mural ni adalah satu gambar ni, dia buat dark floral, tema dia vintage lah. Kemudian at the same time, masa tu mak saya baru meninggal. So kita rasa sedih kan. So macam saya rasa tema dark ni it really does speak to me lah, sebab dia rasa macam kita dalam kesedihan kan. So warna-warna yang gelap-gelap ni jive dengan kita lah. Kemudian bunga kan, satu benda yang dia sangat suka. So bila kita lukiskan, hasilkan karya tu, kita rasa macam dalam kegelapan tu ada satu benda yang cerah, satu lagi cantik. Karya saya banyak berasaskan tumbuh-tumbuhan dengan bunga lah. Sebab saya suka pokok-pokok tu pun, mak saya suka tanam pokok. Arwah mak suka tanam orchid. Sebagai seorang wanita dan ibu, Ashikin tidak terlepas dari menghalungi pelbagai cabaran. Namun, dia tidak menjadikan ujian sebagai pematah semangatnya dalam bidang seni lukis ini. Baginya, dia percaya akan ketetapan rezeki jika kuat berusaha. Kita kerja kat dalam site. So kadang-kadang site construction tu kan dia ialah banyak labourer work kan, contract workers, lelaki semuanya. So orang expect kita untuk jadi lelaki lah kan, untuk buat kerja-kerja macam ni, sebab orang kata kerja kasar, buruh macam kasar is not the most ideal environment to work with. Kita orang hacking sana sini kadang-kadang. So that's one of the challenges. Satu lagi challenges is the hours lah. Bila kita buat mural ni lama. Tak semua wanita kalau tak dapat support daripada pasangan dapat buat kerja macam ni. Itulah antara cabaran dia. Dah kahwin ni, husband I memang support. Sebenarnya memang family lah, macam okay, buatlah. Tapi masa arwah mak tahu juga I masa buat kerja ni kan. Sebab sometimes kita dapat macam kena naik scaffold tinggi, naik tangga, skylift. So benda-benda tu agak bahaya lah. So kita dapat support daripada family dengan husband lah, alhamdulillah. Untuk saya, kita of course lah kita nak career growth. Walaupun ini kerja sendiri kan. Untuk saya nak pergi go further. Okay, sekarang kita dah pergi corporate, saya nak pergi internet. Kita kat national, kita dah jive dengan banyak international company. We want to go international pula. Kiranya kita melukis kat luar lah. Saya tahu bagi seorang wanita, you rasa macam, bolehkah kita buat ni? Tak apa, you teruskan melukis. Tak kisahlah you nak melukis daripada rumah sahaja ke. You nak buat exhibition, go for it. Buat. Ataupun you nak buat mural, buat je. Kenapa you rasa semua? Sebab kalau you tengok, you Google muralist, memang you nampak lelaki saja. You banyakkan lagi wanita untuk melukis kat luar sana. Setiap langkah kakinya membawa harapan setinggi gunung demi merealisasikan sebuah impian. Semoga kisah inspirasi dari Ashikin mampu menyuntik semangat buat wanita di luar sana untuk berani mengejar cita-cita
yang diimpikan. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih anda masih lagi bersama kami di Wanita Hari ini. Kita dah sampai di hujung siaran. Tapi sebelum tu kita nak baca jugalah komen-komen dekat Facebook ni. Terima kasih banyak-banyak. Ini daripada Thursday. Assalamualaikum. Bila tak nampak depan mata rasa rindu, tapi bila dah ada depan mata jual mahal belagak pula nenek kat atuk. Ini cerita dia. Nampak dah orang kata dah berusia pun masih lagi orang kata mencari rindu dan juga kebahagiaan rumah tangga. Mewujudkan rindu. Saya kira bukan kita perlu mencari, tapi kita perlu mewujudkan rasa rindu itu dalam hubungan rumah tangga bagi menyemarakkan lagi hubungan. InsyaAllah. Dan semoga di hujung minggu ini anda boleh sama teruslah melakukan pelbagai aktiviti bagi menyemarakkan rasa kasih, sayang, cinta anda seisi keluarga dengan pelbagai aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Ya, InsyaAllah hari Isnin kami akan kembali lagi dengan satu lagi topik. Ini pun juga menarik untuk anda penonton, iaitu sampai bila nak tolong. Ini meluaslah. Macam-macam benda. Betul. Antaranya dari segi apa-apalah kan, dari segi kewangan ke, nasihat ke, apa sahaja bantuan. Kalau boleh kita cuba dulu, kalau tak boleh baru kita minta bantuan daripada orang ramai. Tak apalah, hari Isnin kita akan bincangkan. InsyaAllah. Nak tahu lebih lanjut, kita pastikan temu janji anda bersama dengan kami di Wanita Hari ini. Sehingga berjumpa lagi. Selamat berhujung minggu dan Assalamualaikum. Jaga diri. Bye-bye. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya.